أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-16 daripada bulan Syaban 1435 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ni dilimpah dengan barakah inayah daripadanya, insya-Allah. Yang pertama sekali, saya mohon maaf sampai lambat. Minta maaf banyak-banyak salah. Nak bagi alasan lah. Tak payah macam mana pun ustaz salah pasal mari lambat. Minta maaf banyak-banyak salah. Baik. Malam ni insya-Allah ya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana kita nak memposisikan, kita nak meletakkan kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi anzilun nas manazilahum. Posisikan ataupun letakkan, boleh kadang pegang boleh. Kita nak meletakkan kedudukan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nas manazilahum, letakkan manusia ini pada kedudukannya. Oleh kerana nak beramal dengan hadis tersebut, malam ni insya-Allah ya bubun rahmati Allah SWT sekalian, kita akan berbicara berkaitan dengan seorang tokoh yang pernah hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tengok kehidupannya cukup hebat. Sehingga Nabi SAW, manusia yang kita nak bincang pada malam ini, masuk juga di dalam sabda Nabi SAW yang mengatakan, la tasubbu ashabi, kamu jangan cerca, jangan kutuk, jangan maki sahabat-sahabat aku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, atau kama qala. Nabi SAW bersabda, kamu jangan cerca, jangan kutuk, jangan hina sahabat-sahabat aku. Kalau kamu ni manusia, kamu bagi sedekah sebesar gunung Uhud, dan sedekah yang kamu bagi jumlah gunung Uhud tu sedekah yang berbentuk emas, bukan bagi duit, bagi ketui emas besar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, tak sama level, tak senilai, tak setahap dengan ganjaran pahala sahabat-sahabat aku yang sedekah secupak atau setengah cupak. Manusia yang kita nak bincang malam ni masuk juga di dalam hadis tersebut. Manusia yang kita nak bincang malam ni juga masuk juga di dalam sabda ataupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan malam ni insya-Allah ya Bu sekalian, kita akan bincang seorang daripada manusia yang hidup tersebut, seorang daripada ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minta mudah-mudahan sama-sama ikut peribadi beliau setakat mana yang kita mampu, insya-Allah. Manusia yang kita nak bincang malam ini, saya pilih seorang manusia yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Boleh? Pasal dia kata orang kampung Binjai ni semua kaya-kaya belakang salah. Jadi saya pilih Abdul Rahman bin Auf. Boleh ke no? Saya tak setuju yang nampak gaya kan. Kalau nak bicara tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita rasa masanya tak cukup untuk bincang kisah hidup beliau. Tapi kita akan selit sedikit sebanyak setakat mana yang boleh sekalian. Malam ni kita nak bincang berkaitan dengan manusia yang bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat yang pernah di-offer oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha supaya disimpan di makam ataupun sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia atas muka bumi yang diberikan tawaran oleh Aisyah radhiyallahu anha supaya jenazah dia kalau mati tanam sini. Tak ada azilan. Sayyidina Umar nak minta kedudukan sebelah makam Nabi SAW, sebelah makam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pergi minta pada Aisyah radhiyallahu anha melalui anaknya Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar nak duduk tepi tu pun kena pergi minta. Tapi sahabat yang kita nak bincang malam ni, Aisyah offer tempat. Special nampak gaya Ustaz? Ya. Seorang manusia yang dicalonkan sebagai jawatan khalifah selepas kewafatan Sayyidina Umar, orang calon nama dia. Dia ambil pisau letak di leher dia.
Dia kata pisau yang ada di leher aku ni kalau ditekan tembus ke sebelah sini lebih baik bagi aku daripada terima jawatan khalifah ni. Tapi kita nak sebut dia di offer jawatan tersebut. Dia adalah seorang manusia yang cukup kaya salah. Malam ni kita bincang sikit tajuk ni. Pasal kampung Binjai orang kaya-kaya, jadi kita bicara tajuk manusia kaya. Boleh noh? Saya tak setuju yang nampak kaya tu. Ustaz mari lambat tu yang kami marah lah. Minta maaf banyak-banyak sekali lah. Baik. Manusia yang kita nak bincang malam ini, asal nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Abdul Rahman bin Auf, nama asal beliau adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Waktu nama zaman dia jahiliah. Bila dia masuk dalam Islam, Nabi SAW tukarkan nama beliau kepada Abdul Rahman. Asal namanya Abdul Ka'bah. Sekadar ilmu untuk ayah-ayah bapa sekalian, ada dua orang sahabat, setakat yang saya tahu, ada dua orang sahabat. Nama zaman jahiliah mereka Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Bila masuk Islam, Nabi tukar. Sebab Abdul Ka'bah ni maksud dia hamba Ka'bah. Nama tak berapa cantik makna dia tu. Jadi Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Seorang lagi Nabi tukar kepada Abdullah. Nak tahu siapa? Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, nama asal beliau Abdul Ka'bah. Kemudian bila masuk Islam, Nabi SAW tukarkan nama beliau kepada Abdullah bin Abi Qahafah. Tapi gelema dengan panggilan Abu Bakar. Sebab itu pengajaran kita boleh ambil daripada sudut nama. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang ada nama dia tak ada makna langsung, kita cadang tukar. Boleh faham tak? Nama kita tu tak ada makna. Contoh Mat. Mat tu Ustaz makna tak berapa cantik. Mat bukan maksud mati. Siapa yang nama dia Mat saja Ustaz, M-A-T, Mat tu maksud dia mati je lah. Memang bahasa Arab mata tu maksud dia mati. Mat mati. Sebab tu siapa yang nama Mat, kita cadang tukar sikit nama. Tak payah PJPN kan, tak payah tukar dekat penalan. Tukar panggilan tu saja ya. Nah, ibu-ibu di belakang tak payah panggil abang Mat. Panggil abang sayang. Panggillah nama lain sekalian. Nama yang ada makna. Sebab ulama mengatakan likulli syai'in lahu hazzun min ismihi. Setiap satu benda ni dia akan dapat panggu daripada nama dia. Kalau nama dia ada makna, dia akan dapat panggu daripada nama tu. Contoh nama dia Hasan. Hasan maksud dia baik. Besar dia akan jadi baik. Nama dia apa Ustaz? Nama dia Falah. Abdul Falah contoh dia, ataupun Muhammad Falah. Falah maksud dia berjaya. Nanti besar dia akan berjaya. Tapi kalau nama dia tak ada makna ataupun makna yang buruk Ustaz, dia akan mempengaruhi manusia tersebut. Sebab itu ibu-ibu di belakang, kalau nama Kalsum, panggil Kalsum elok-elok. Jangan panggil Som. Pasal Som tu maksud dia bawang putih. Sial. Som tu bawang putih. Macam dulu kita bercara, anak-anak ayah-ayah nama apa? Syazril. Anak nama apa? Bubuhlah nama apa yang ada depan tu bunyi Syaz. Syaz, tapi panggilan tu Ustaz kami duk panggil Syaz ya. Syaz. Syaz tu maksud dia ragu-ragu. Kita panggil tu macam sedap sekalian, tapi maksud dia ragu-ragu. Sian ke dia? Nama Syamsul sedap dah, panggil Sam. Sam tu maksud dia samun. Samun tu racun. Boleh faham ke? Boleh ke kita bercara tajuk macam ni? Boleh ke no? Kita bahas satu persatu saja no? Sebab tu kita minta siapa yang ada nama tu tak ada makna satu ataupun makna dia buruk, kita cadang tukar satu. Baik, selesai. Jadi Abdul Ka'bah asal nama beliau, baginda tukar kepada Abdul Rahman. Baik. Beliau dilahirkan 9 tahun selepas kelahiran Nabi SAW. Boleh simpan elok-elok sekalian. Baginda lahir, Abdul Rahman bin Auf belum lagi lahir. Baginda umur 9 tahun, Abdul Rahman bin Auf baru beranak. Waktu Nabi SAW kahwin, umur 25, kahwin dengan Siti Khadijah, Abdul Rahman bin Auf 16 tahun, dah jam tingkatan 4 masa tu. Tak ada lah tingkatan 4, tapi umur dia umur 16 tahun tingkatan 4 tu lah. Waktu Nabi dilantik menjadi Rasul, umur 40 Ustaz. Abdul Rahman bin Auf 31. Apa tujuan Ustaz sebut benda ini? Kita nak tengok bila dia start masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam waktu usia 38 tahun.
Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam waktu usia 33 tahun. Sayyidina Uthman bin Affan masuk Islam 35 tahun. Sayyidina Ali saja awal sikit, umur 10 tahun. Kebanyakan sahabat masuk dalam Islam umur mereka 30 lebih, melainkan ada sahabat-sahabat yang lain. Zubair bin Awam yang tu belasan, 16 masuk Islam dah. Talha Ubaidillah 16 masuk Islam dah. Abdul Ubaidah Al-Jarrah yang tu semua sahabat yang awal masuk Islam. Tapi sahabat yang kanan kebanyakannya 30 lebih. Boleh faham bahasa tu Silan? Saja kita bawa tu bukan apa, kita nak tengok umur 30 lebih ke 40 ni lah umur yang cukup penting lah. Ada ulama mengatakan 40 umur yang paling matang bagi manusia, 40. Sebab itu ibu-ibu di belakang, kalau suami ibu-ibu baru umur 35, lah ni dia ada tabiat buruk Ustaz. Dia suka gantung spender tomol pintu, kentola basah-basah, dia suka sepuk atas katil. Dia makan pandai Ustaz, basuh pinggan tak erti, contohlah. Dia tak mau Ustaz, dia segan. Dia minum ayak, dia buah cawan dalam singki. Sekali dia nak minum baru pula, dia ambil cawan baru. Hak cawan lama tu dia tak basuh dah. Ibu-ibu kalau ada suami seumpama tu, sebelum dia mencecah 40, insya-Allah lepas 40 kalau dia berubah, dia akan berubah jadi baik. Tapi kalau dia umur 40, dia tak berubah Ustaz. Lah 55 dah Ustaz, perangai tu tak berubah apa Ustaz. Insya-Allah sampai mati tak berubah dah. Dia duduk macam tu je lah. Sebab itu ibu-ibu kalau kata ada suami, Ustaz kami tak tahu Ustaz, oi bil elektrik ni Ustaz, oi semai selalu notis merah tu baru pergi bayar Ustaz. Lah umur apa dah? 57 dah Ustaz, oi tunggu bil merah sampai baru pergi bayar. Lagi tak sampai bil merah dia tak bayar situ lah. InsyaAllah sampai mati dapat bil merah tu lah. Boleh faham ke lah no? Pasal manusia ni 40 berubah, dia akan berubah. 40 kalau tak berubah situ lah. Boleh kok no? Sambil melawak-melawak macam tu je lah no? InsyaAllah. Baik. Jadi Abdul Rahman bin Auf masuk Islam umur 31. Selesai. Waktu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah Silan, waktu tu 53. Umur baginda Abdul Rahman bin Auf kena perhati Silan. Umur dia masa tu 44. Yang ayah dengar dia pergi ke sana, orang offer harta dia tak mau terima, orang offer bini dia tak mau terima. Waktu tu usia dia 44 tahun. Saya kita akan bahas. Baik. Beliau adalah seorang lelaki yang kulitnya putih bersih, kulit dia putih merah. Jenis bukan kulit hitam ni, jenis putih, kulitnya putih kemerah-merahan. Kemudian Ustaz, muka dia segak. Badannya sempurna. Tapi sekali kita bercara, gigi dia hilang 2 batang hak depan ni. Sekali kita akan bercara, dia adalah seorang manusia yang a'raj, kita terjemah cacat. Sedangkan di awal sebelum kemasukan Islam, tubuh badan dia sempurna. Allahu Akbar, hebat manusia ni Ustaz. Kita duk tahu kata cerita dia kaya tapi ada 1001 lagi kisah di sebalik kehidupan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Baik, selesai. Beliau masuk Islam ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Hari berikutnya Abdul Rahman bin Auf masuk Islam. Hari ini Nabi SAW dapat wahyu, Abu Bakar antara orang pertama masuk Islam. Abu Bakar sebarkan Islam pada sahabat teman rapat dia. Hari yang kedua ada lebih kurang 6 orang masuk Islam. Antaranya Abdul Rahman bin Auf, Talha Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'ad Abi Waqqas. Ada lebih kurang 6 orang sahabat lain masuk Islam. Jadi Abdul Rahman bin Auf dalam kitab sebut dia orang nombor 8 paling awal masuk Islam. Ranking yang ke-8. Maksudnya awal masuk Islam ni. Baik. Bila dia masuk dalam Islam, beliau diseksa tak Ustaz? Sama, beliau juga ditindas seumpama orang lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada beliau satu kelebihan. Beliau manusia yang pandai berniaga. Sehingga saya pernah jumpa satu kata-kata beliau Silan. Beliau mengatakan, sekiranya aku mengangkat batu, aku angkat batu ya, nescaya akan ada emas bawah batu tu. Tu kata-kata Abdul Rahman bin Auf. Kalau aku angkat batu ni, ada ketui emas bawah batu tu. Jadi apa orang panggil tangan jadi ni, orang panggil tangan apa? Pegang apa pun jadi ni. Kita tak ada macam tu no. Kita kira keluar ni. Nak masuk tu tak banyak Ustaz. Aduk keluar tu banyak. Tapi Abdul Rahman bin Auf angkat batu, ada ketumas di bawah tersebut. Sekali kita tengok apa rahsia dia. Baik, boleh faham sekat tu Silan? Waktu kena seksaan, beliau kena seumpama biasa.
Nah, dan beliau juga tak terkecuali daripada diboikot oleh musyrikin Mekah ketika itu silan. Baik, selesai. Kemudian bila Nabi SAW perintah sahabat-sahabat supaya berhijrah, pakak keluar hijrah ramai-ramai. Sahabat-sahabat semua keluar senyap-senyap. Sekali dengan Abdul Rahman bin Auf. Yang keluar terang-terangan seorang sekadar ilmu kita kongsi silan. Manusia yang keluar hijrah terang-terangan ni seorang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia keluar habaq ke orang. Semalam baru saya duduk bicara di masjid Taman Abdullah Fahim. Sayyidina Umar dia masuk Islam, dia ketuk pintu setiap rumah. Oi, aku Islam. Oi, aku Islam. Dia nak berhijrah, dia naik kuda dengan anak dia Abdullah bin Umar, dia pergi dekat dengan Kaabah. Dia sebut depan Kaabah, siapa di kalangan kamu nak isteri dia jadi janda? Siapa nak anak dia jadi anak yatim? Jumpa aku belakang bukit. Selalunya ayat ni diguna pakai oleh budak-budak hak samsing yang lah. Tak puas hati jumpa belakang ni. Oh. Ni Sayyidina Umar sebut ni, siapa nak anak dia jadi anak yatim, isteri dia jadi janda, jumpa aku belakang bukit. Apa pengajaran kita nak ambil Ustaz? Mudah sekalian. Ada sahabat berhijrah dalam keadaan senyap. Ada sahabat berhijrah menyatakan perhijrahan mereka. Poin yang kita nak ambil mudah macam ni sekalian. Ayah-ayah yang mana bawa Islam, kalau nak bawa secara senyap-senyap silakan. Tapi siapa nak istiharkan Islam dia tu, nak tunjuk kata dia tu orang Islam, dia membawa perjuangan Islam, dia bawa kepahaman Islam, istiharkan. Seumpama perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia habaq masalah, dia tak takut Ayah-ayah yang mana buat kerja Islam ni khusus untuk buat kerja Islam hak mana buat kerja Islam, tempeklah dekat motor tu, takut apa salah. Tak yang mana buat kerja Islam lah. Tempek lah depan tu. Nak tempek di belakang kereta, tempek lah masalah. Apa yang nak ditakutkan? Sayyidina Umar dia berani menyatakan kebenaran itu. Boleh faham kan? Buat macam marah yang sebut tajuk tu. Tak nak bagi faham je lah. Maknanya buat cara senyap-senyap boleh, cara terang-terangan pun boleh, tak ada masalah. Bila sahabat-sahabat berhijrah ke kota Madinah, Nabi SAW saudarakan orang Islam. Abdul Rahman bin Auf duduk di kota Mekah, kawan kaya silat pasal berniaga. Bila dia hijrah ke kota Madinah, sekupang tak bawa. Tinggal habis harta, pi Madinah selai sepinggang. Tapi bila beliau sampai di kota Madinah, Nabi SAW saudarakan beliau dengan seorang lelaki yang disebut di dalam ni sekalian, Sa'ad bin Rabi'. Sampai di kota Madinah, semua orang disaudarakan dengan orang Ansar. Abdul Rahman bin Auf pun serupa, dia disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Allahu Akbar. Sa'ad bin Rabi' untuk maklumat bos sekalian, antara orang kaya kota Madinah ketika tu. Bila Nabi saudarakan mereka berdua, Sa'ad bin Rabi' sebut, wahai Abdul Rahman bin Auf, in ana aktsaru ahlal madinati malan, aku ni manusia paling kaya di kota Madinah. Fanzur syatra mali fakhudhu, kamu tengok ni, harta aku banyak ni, ambil separuh. Ni, harta aku banyak ni, ambil separuh. Kalau kita silan, tunggu lagi. Mari daripada jauh Ustaz, selai sepinggang apa pun tak ada. Sebelum ni senang dah. Sampai di kota Madinah, orang offer macam tu Ustaz. Kalau saya tak tunggu lama silan, separuh tu saya ambil. Tapi Abdul Rahman bin Auf tidak. Tu kata hebatnya sahabat. Sa'ad bin Rabi' pun hebat, Abdul Rahman bin Auf pun hebat. Dia tak ambil silan. Sa'ad bin Rabi' ni, hak orang Madinah ni offer lagi. Dia kata wa tahti imra'atan, aku ni ada dua isteri. Fanzur ayyatuhuma a'jabalaka, kamu tengok yang mana yang kamu berkenan. Aku ada dua bini, kamu tengok yang mana kamu berkenan, kamu bagi tahu aku. Fatalliqha, aku ceraikan dia, kamu kahwinlah selepas habis iddah dia. Kita sanggup salah. Ayah-ayah kalau bayanglah kalau ada dua bini lah. Kalau ayah ada dua bini, oh mari macam tu, agak-agak nak offer dah kat orang. Tak offer Ustaz. Confirm tak offer. Nak boleh dua tu pun susah Ustaz. Puas pujuk pertama tu Ustaz. Kan? Kalau boleh dua, nak bagi kat orang, tak bagi. Kalau bagi pun, ayah-ayah nak pilih sendiri ke suruh orang pilih? Tak ada pasal Ustaz. Kami pilih sendiri. Kami tengok hak beletiak banyak. Kan? Hak malas masak. Hak mana duduk serabut dia Ustaz, duduk habis duit banyak, hak tu nanti kami bagi kat orang tu. Hak elok kami simpan abang kami. Tu iman kita sekalian, tu.
Kita punya kedudukan takat tu. Kita tak sanggup nak berkorban untuk orang Islam yang lain seumpama para sahabat buat. Sebab itu Nabi pesan dalam hadis, Nabi kata la tasubbu ashabi, kamu jangan kutuk sahabat-sahabat aku sebab kamu takkan sama level dengan mereka. Kita bercara tajuk ni pun nak korban harta separuh pun sorry dah silan, kita takkan mampu. Mari tabung pun nak buh pun duk buh RM1 tu ya silan. Dah kita nak buh lebih. Dulu umur 20 RM1, lah 60 RM1 kat. Kampung Binjai tak ada lah. Ni cerita ni belah-belah sana lah silan, Zimbabwe kan. Belah Ghana apa nah jenis-jenis sana tu. Tak ada perubahan Ustaz. Kita macam tu agak silan. Allahu akbar. Tapi sahabat offer separuh harta, offer bini, ambil mana hak kamu berkenan, bagi tahu aku. Apa jawapan Abdul Rahman bin Auf? Kalau saya jadi Abdul Rahman, saya ambil dah. Tapi Abdul Rahman bin Auf tidak. Dia sebut kepada lelaki ini, dullani ala suq. Lah ni macam nilah. Kamu tunjuk kat aku mana pasar. Dah mari pada jauh orang offer harta, tak mau. Pasar mana? Mana tempat berniaga? Akhirnya dia bawa ke tempat berniaga tersebut. Hari pertama dia ambil upah berniaga. Hari kedua dia boleh berniaga sendiri. Bayang hak tu sudah kan? Hari pertama ambil upah berniaga dengan orang, angkat barang apa semua. Hari kedua boleh berniaga sendiri. Tak lama lepas tu Abdul Rahman bin Auf menjadi manusia yang lebih kaya daripada Sa'ad bin Rabi'. Apa rahsia perniagaan dia Ustaz? Apa rahsia dia berjaya ni Ustaz? Apa rahsia kehidupan dia mewah ni Ustaz? Apa rahsia dia pegang terus jadi ni Ustaz? Kita cari rupanya Abu Silan, kita masuk sikit nah. Boleh dapat sekat tu Silan noh. Yang kata Abdul Rahman bin Auf ni. Kita nak sebut bahasa mudah macam ni Silan. Ayah-ayah yang ada di sini yang terlibat berniaga ke, yang buat kerja ke, tak kiralah makan gaji ke berniaga ke, yang penting ayah-ayah ada pendapatan. Kita nak minta tolong. Belajar malam ni tentang satu tajuk pun jadilah. Cari pendapatan cara halal. Paling kurang beringat, cari hasil, cari pendapatan, cari duit, tolong cari cara halal. Jangan sapu cara haram. Kita nak ngaji hak ni malam ni. Sungguh kan? Hari ni berapa banyak masyarakat kita sapu harta cara haram. Hak kerja kilang, angkut barang kilang bawa balik jual. Hak kerja pejabat, guna barang pejabat macam harta sendiri. Hak mana jual buah durian Ustaz, buah durian bohong, jual habaq kata elok, musang king. Kan? Padahal cak ayamnya durian Ustaz kan. Sungguh bohong, berapa banyak bohong. Habaq kata ni durian ni terbaik lah, durian ni elok lah. Semua elok, boleh-balik buka mangkang. Sebab tu malam ni kita nak bicara tentang tajuk ni, cari pendapatan yang halal, cari rezeki yang halal. Allahu akbar. Baik. Abdul Rahman bin Auf, apa sebab dia kaya Ustaz? Kita sebut mudah 3 rahsia aja Ustaz. Ayah-ayah ambil malam ni nah. Yang pertama sekali, dia berniaga, dia cari modal. Modal tu daripada sumber yang halal. Dia tak pernah pinjam riba, dia tak pernah pinjam bank yang konvensional, dia tak pernah pinjam Ustaz dalam keadaan kena bayar lebih. Dah. Bekai habuan modal nak berniaga, dia cari daripada sumber halal. Dia tak terlibat langsung benda haram. Allahu akbar. Satu. Yang kedua, dia tak pernah berniaga benda yang haram ataupun syubhah. Sebab tu kaya lah. Tak pernah berniaga benda haram, tak berniaga benda syubhah. Cadbury ni tak berniaga lah. Benda syubhah lagi apa Ustaz? Benda haram lagi apa Ustaz? Dia tak jual rokok. Orang kita hari ni berniaga buka kedai runcit, jual rokok. Buka pasar raya, jual rokok. Buka pasar raya, jual benda-benda yang diragui halal haram tu, dia kira jual. Jual mi, ambil hak Cina tapi jual cara macam Melayu. Contoh, dia buka kedai makan Ustaz, dia beli tokong hak Cina, dia kata cepat tahan lama tokong tu. Dia goreng menyengit ni. Oh, waktu goreng pula buah ketayak pula atas kepala. Orang kata, "Ha ni bagus ni mesti makanan semua halal punya ni." Padahal dia beli hak Cina. Tak boleh. Boleh faham ke saya cerita macam tu no? Allahu akbar. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz, isu Cadbury tadi Ustaz. Lah isu Cadbury ni Ustaz macam mana kira Ustaz? Lah ni macam nilah. Ada yang kata halal, ada kata haram.
Yang kata ada DNA babi, Kementerian Kesihatan. Yang kata halal boleh makan, JAKIM. Lah ni macam ni. Kalau rasa susah hati Ustaz, dia jadi syubhah. Paling kurang jadi syubhah, tak tahu halal haram. Kita nak minta tolong yang duduk kampung Binjai, tak usah makan. Senang. Tak usah makan. Ustaz, kalau dah makan macam mana Ustaz? Kita cadang, sama. Ni, nak buat macam mana Ustaz? Nak minum air tanah secawan, air biasa 6 cawan ke? Kalau minum macam tu, silakan duduk hospital. No. Nak minum ke Ustaz? Tak payah. Nak minum air tanah ke? Tak perlu. Itu nak buat apa Ustaz? Tak payah buat apa silakan. Kira halal. Bukan maksudnya benda tersebut jadi halal. Bila dia dah makan dalam badan kita, kira habis macam tu lah. Boleh faham sekat tu silakan? Nah, kita nak minta selesai. Cuma nak minta lepas ni jangan makan dah. Boleh faham sekat tu silakan? Tu kalau orang tanya tentang tajuk Cadbury lah. Tak usah makan lah. Dan kita minta ayah-ayah lepas ni pun kita cuba cek balik silakan lah. Saya bukan nak bawa isu, tapi benda tersebut kita perlu ambil perhatian sebab kita pengguna. Ayah-ayah duk makan lychee tin tu. Ayak lychee dalam tin tu. Ada cok halal ya? Nyengek duk pergi kedai, duk minum tembikai lychee. Ada cok halal ya tu? Ayah-ayah yang benar berniaga. Contohlah kalau buka kedai makan, ambil peduli tak lychee tu? Ada cok halal ataupun tidak? Kau beli saja. Tengok silakan, cuba cek tengok. Dia tulis halam alif lam ya. Tu yang tu satu. Baru ni saya duk pergi mengajar, ada seorang pakcik tanya, dia kata Ustaz cuba cek tengok ada satu benda lagi, tak ada cuk halal langsung Ustaz, tapi orang kita semua pakai. Kita tanya apa dia? Dia kata sabun basuh pinggan. Dia kata Ustaz cuba cek tengok, tak ada lagi hak cuk halal ni Ustaz. Bukan kita duk cuci semua ni pinggan hak makan tu Ustaz. Allahu Akbar. Sebab tu minta maaf sekalian lah. Oleh kerana Ustaz boleh jadi sebab tak ada cuk halal ni kita tak tahu apa isi kandungan dia. Kalau bersih alhamdulillah. Tapi kalau ada najis sekalian, mungkin ni lah yang menyebabkan baru ni 38 orang rogol budak 2 orang tu. Hak perempuan tu. Boleh jadi juga hari ni Ustaz manusia jadi serupa binatang tu Ustaz. Boleh jadi juga hari ni manusia tak ada hati perut sampai sanggup siram anak, habis melecok sampai mati anak tu. Boleh jadi ni juga punca hak baru ni kena cekup di Penang Free tu, berapa belas orang tu lah. Duduk dalam rumah nak buat pesta seks. Boleh jadi ni juga kesan dia Ustaz. Punca dia apa Ustaz? Ada sumber yang tak berapa cantik yang dimakan oleh manusia. Yang masuk dalam badan manusia. Akhirnya manusia jadi serupa binatang ni. Boleh faham bahasa tu kan? Sebab tu kita minta lepas ni Ustaz, ambil peduli sama tajuk halal haram ni. Kalau rasa berat, tak usah makan. Kalau rasa payah, tak usah makan. Tak ada cuk halal, tak usah makan. Hak ada cuk halal pun kalau was-was, tak usah makan. Boleh ke no? Macam marah lagi ya nampak saya Ustaz. Minta tolong Ustaz nah. Minta maaf Ustaz. Insya-Allah nah. Puan Abdul Rahman bin Auf tak banyak. Poin mudah kita nak sebut Ustaz. Kasar sikitlah bunyi ni agak kasar. Ayah-ayah yang ada depan saya ada yang umur 40, ada yang umur 50, ada yang umur 60. Kita nak tanya satu benda aja Ustaz. Ayah-ayah yang berusia 40 sampai 60 ni ataupun 30 ke bawah pun samalah. Semua kategori lah senang. Kita nak tanya selama ni kita semayang khusyuk tak Ustaz? Umur 50 dah, umur 60 dah. Kita semayang khusyuk tak khusyuk Ustaz? Kita boleh bagi tahu pada orang aku semayang khusyuk, boleh bagi tahu pada orang aku ni semayang khusyuk, aku semayang, boleh bagi tahu pada orang, tapi kita tak boleh tipu hati kita sendiri lah. Bila tanya hati sendiri, sekali pun kita tak pernah khusyuk, sekali pun kita tak pernah rasa tumpu waktu semayang tu. Bukan kata ya ustaz pun serupa. Apa punca dia Ustaz? Makanan hak kita dah makan je lah. Kan ada hadis sahih Nabi SAW sebut hak lelaki berjalan jauh, makan haram, minum haram, pakai haram, perut dia penuh dengan benda haram, fa anna yustajabulah, macam mana Tuhan nak terima doa dia?
Sama juga dengan semayang kita silam. Macam mana Tuhan nak terima semayang kita? Lepas tu kita minta, kalau boleh ayah bubu sekalian, saya minta malam ni lah kita sama-sama pegang pendapat Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan kami tidak mengambil 9/10 benda halal. Kalau tak silap saya tu kata-kata Sayyidina Abu Bakar kot. Kami tidak mengambil 9/10 benda halal. Kami tak ambil. Maksudnya kami tak makan. Benda halal 9/10 kami tak sebelah. Maksud dia makan 10% ya. Ada sahabat yang lain mengatakan kami menutup 70 pintu halal. Maksud dia Ustaz, benda tu halal, walaupun halal tak makan. Benda ni halal tak makan pun kami cari hak betul-betul halal ya. Allahu akbar. Nampak gaya nak kena dah Ustaz. Ayah-ayah yang sebagai pengguna pun kena cari hak halal, hak mana menega pun kena menega hak halal. Nampak gaya ni. Sayyidina Abu Bakar, minta maaf Ustaz noh. Pegang sikit tak apa kau noh. Sayyidina Abu Bakar pernah satu hari anak dia yang masih kecil disuap susu ataupun disuap susu, tak silap saya Ustaz. Ataupun Sayyidina Abu Bakar sendirilah. Sayyidina Abu Bakar satu ketika pembantu dia buat balik makanan. Pembantu dia letak depan dah. Sayyidina Abu Bakar makan. Dah makan separuh baru teringat, pembantu aku ni, orang gaji aku ni dapat makanan daripada mana? Dia panggil pembantu dia, aku nak tanya kamu, makanan ni kamu ambil pada mana? Pembantu dia jawab, tuan, dulu saya zaman jahiliah dulu, saya ni bertugas sebagai Tok Bomoh, Raja Bomoh. Waktu saya zaman jahiliah dulu, saya Raja Bomoh. Jadi saya bagi khidmat pada orang. Ada satu customer, satu pelanggan, dia ambil khidmat saya tapi dia tak bayar. Duit dia tak bayar. Tadi saya jumpa dia di pasar, dia jumpa saya, dia bayar balik duit. Saya bagi khidmat dulu. Duit bomoh tu dia bayar. Duit tu lah saya beli makan ni. Sayyidina Abu Bakar dengar macam tu sekalian, duit daripada pendapatan yang tak berapa cantik, dia ambil jari, jolok sampai habis, muntah balik makanan dia makan tu. Anak dia pernah disuap dengan susu, dia kalih anak dia macam tu sekalian, ambil jari kelingking, jolok masuk dalam mulut tu, luah balik susu yang dimakan. Imam Haramain Al-Juwaini, ayah dia pernah pegang dia macam tu waktu kecil, ambil jari, jolok. Sebab anak dia, Imam Haramain, dijamu dengan susu. Susu tu diberi oleh orang yang tak berapa cantik lah, senang bahasa dia. Susu tu susu syubhah. Dia pusing anak dia macam tu, dia jolok minum. Ni, jolok jari ni. Sampai akhirnya dia jolok, anak dia tak boleh muntah lagi kan. Dia letak anak dia di bawah. Dia kata, wahai Juwaini, wahai Haramain, kalau kamu nanti waktu besar, kamu mengajak, kamu bercakap, kamu bagi syarahan, kamu bagi ceramah, kalau kamu gagap, kalau waktu bercakap, waktu ceramah, waktu kuliah, waktu apa tu kamu bercakap gagap, hadza bisababil laban, ni semua punca susu hak tak habis ni lah, tu semua punca susu hak duduk dalam perut kamu tu lah. Dan rupanya sungguh sekalian, Imam Haramain Al-Juwaini bila dia besar, dia sedikit gagap, kesan daripada susu yang ada dalam perut tu. Nampak sekalian, orang dulu punya jaga benda haram, punya perhatian dia benda haram ni, punya pedor nak makan benda haram ni. Orang kita hari ni Ustaz, makan benda haram. Orang kita hari ni jual benda tak peduli halal haram Ustaz. Lepas tu kita minta lepas ni Ustaz, ayah nak makan ke nak apa ke, beringat sama Ustaz. Hak mana menega jual, kita minta tolong. Jangan jual benda syubhah, benda haram. Sifat Abdul Rahman bin Auf, dia berniaga modal halal, dia berniaga benda halal. Dua. Yang ketiga, boleh ikut cerita macam ni noh. Saya kita lari tajuk sikit nah. Baik. Yang ketiga apa Ustaz? Beliau tidak pernah makan seorang-seorang hasil perniagaan. Sebab tu dia kaya. Antara cara yang dia buat Ustaz, dia dapat hasil berniaga, dia akan bagi pada orang dulu. Dapat bagi dulu. Dia simpan sikit habang modal untuk esok ya. Rupanya perbuatan dia bila dapat hasil kongsi dengan orang ramai, rupanya Allah bagi kepada dia kekayaan yang cukup luar biasa. Dia dapat gaji, kongsi. Dia tak pernah makan seorang. Lepas tu kita cadang ayah-ayah yang ada di sini, yang mana terlibat dalam perniagaan, yang mana bekerja, yang mana dapat duit lah senang. Kalau nak bagi duit kita tu bertambah, rajin-rajin keluarkan duit tersebut bagi pada orang lain. Jangan makan seorang-seorang. Sama ada nak buat tabung masjid kah, nak bagi pada anak yatim kah, zakat, bayar, insya-Allah rezeki kita akan tambah.
Saya rasa sini duk buat dah kot noh. Kau duk pekin rapat ke macam mana je lah. Boleh faham saya kata noh? Kongsi. Ibu-ibu di belakang pun yang mana bekerja, tak usah kedekut sangat. Bagilah kat suami sikit. Bagi je lah. Ibu ada duit, bagi sikit pada suami. Tu naknya cara dah. Allahu Akbar. Boleh faham saya kata tu? Selesai. Baik. Kemudian lari tajuk sikit boleh? Sikit je lah. Baik. Tadi saya sebut pada Ibu Silam, minta maaf lah. Kita mari sekali ni ya. Jadi kita sebut terus lah direct. Orang nak marah-marah lah. Ayah boleh tengok 2-3 minggu dalam Malaysia baru ni berlaku kes 38 orang rogol 2 orang budak tingkatan 3 yang saya sebut tadi. Kemudian dalam minggu tu juga Ustaz, ada budak 5-6 tahun hak kena siram dengan air panas oleh mak dengan bapak tiri dia tu sampai mati. 2. Yang ketiga, kes budak umur 2 tahun 6 bulan kena kerak kepala lah. Dibunuh, kepala dia dipotong. 2 tahun 6 bulan. Tidak kalah. Baik. Saja saya bawa isu ni. Baru ni saya pergi mengajak satu tempat. Golongan tu semua orang perempuan ni. Saya tanya makcik-makcik di sana. Makcik-makcik tengok kes ni, 3 ni berlaku. Dia kata tengok Ustaz. Saya kata kalau makcik-makcik jadi hakim, makcik-makcik nak jatuh hukuman apa kat pok-pok ni? Apalah, malam ni saya tukar soalan tu di sinilah. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau jadi hakim malam ni, agak-agak nak jatuh hukuman apa pada 3 kes ni? Kes yang pertama, hak 38 orang, rogol 2 orang, tingkatan 3 tu. Kita nak buat apa? Seorang pun tak jawab. Saya ambil jawapan makcik ni lah. Makcik ni bagi cadangan Ustaz. Dia kata, Ustaz, kita atuk 38 tu tepi jalan Ustaz. Lepas tu ada kasut lempang, ada kayu lempang, ada batu lempang, apa pun lempang Ustaz. Geram. Oh. Kita kata siapa tak buat apa hukuman cara tertutup? Dia kata tak boleh Ustaz. Depa pejatuh maruah orang, kita kena pejatuh balik maruah depa. Oh. Kemah tau. Satu. Ni tak ada kena-mengena dengan Abdul Rahman bin Auf saja kita bawa. Yang kedua kita tanya tu isu hak siram budak sampai mati tu. Oh, dia kata Ustaz, yang tu kena siram balik mak bapak dia Ustaz. Anak kena siram dengan air panas, siram balik mak bapak tu dengan air panas. Oh. Pak Zailan, kemah tu. Yang ketiga hak kerak kepala. Hak tu Ustaz, kerak kepala balik. Geram Ustaz. Pak Zailan, kita dengar cara bercakap tu kemah tu. Saya kata ibu-ibu, kalau ibu-ibu jadi hakim, kompong teruk ni. Pasal letak hukum ikut sendiri, ikut sedap. Ayah setuju dengan hukuman hak makcik-makcik bagi tu? Setuju tak? Kalau secara asasnya setuju tak? Tak setuju tak? Oh, tak setuju tak? Saya malam tu bila kita bincang dengan mereka, saya kata saya tak setuju hukum tu. Saya tak setuju dengan hukuman ibu-ibu tu. Saya kata yang cantiknya hak 38 orang rogol tu, sepatutnya mereka kesian. Mereka kan ada anak, mereka kan ada mak bapak nak kena jaga. Bagi penjara 5 tahun sudahlah. Bagi penjara 5 tahun sudahlah. Hak 38 orang hak rogol tu, buah penjara 5 tahun. Tak pun 10 tahun cukuplah. Setuju tak? Tak setuju tu. Kemudian tu hak siram sampai mati tu Ustaz. Yang tu kesian, tu anak sendiri bukan anak orang. Anak sendiri. Denda RM5,000 sudahlah. Boleh? Tak setuju. Tu hak kes kerak kepala tu Ustaz. Tak boleh. Nak bunuh orang kejam, nak balas bunuh balik kejam. Sebat 10 kali sudahlah. Masuk penjara 10 tahun, sebatan 10 kali. Cukup lah. Ataupun masuk penjara 20 tahun, sebatan 10 kali. Cukup lah. Setuju tak? Saya tanya makcik-makcik tu baru ni Ustaz. Ibu-ibu setuju tak dengan hukuman yang saya letak tu? Dia kata kami seorang tak setuju Ustaz. Kami seorang tak setuju. Pasal apa tak setuju? Dia kata hukuman tu ringan sangat Ustaz. Patutnya kena letak hukuman hak setimpal dengan perbuatan dia tu. Saya tanya hak setimpal hak mana? Dia kata hak kami kata tu lah Ustaz. Oh. Saya jawab balik pada makcik-makcik tersebut sekalian. Saya kata ibu-ibu sekalian, inilah hukum yang hari ni ramai manusia duk bangkang tu. Hukum yang ibu-ibu letak tu, hukum itulah yang ramai duk bangkang hari ni. Yang duk kata tak sesuai, dia kena sengar baru sedap. Tak sesuai, kan?
tak boleh buat, ekonomi tak mantap, nak kena perbetul ekonomi dulu. Yang orang duk bangkang hukum tu lah yang hari ni manusia semua nak lah. Yang bangkang hukum tu pun hak duk bercakap tu lah hak duk bangkang hukum tu salah. Makcik-makcik hak duk bercakap bagi idea pada saya, hak tu lah yang duk bangkang hukum tu. Keram lah. Sini ada jenis tu. Tanya terus ya, minta maaf jalan. Sebab kita nak minta ayah-ayah usilan, hukum yang ditentang oleh manusia hari ni, sebut teranglah hukum hudud tu. Kita nak sebut hukum ni lah yang hari ni masyarakat kita perlukan usilan. 2 hari lepas peristiwa 38 orang rogol tu, ada sahabat seorang hantar video. Seorang budak 38 tu, seorang daripada dia kena tekuk, kena tangkap. Dia orang londeh selok budak tu sampai lutut, baju dia orang tak buang, tangan dia ikat belakang. Nah, depa biar dia duduk atas tanah tu sekalian, pakai duk main labuh dah. Yang kita kesian tengok mak budak perempuan tu sendiri main labuh juga budak tu. Saya tak kesian langsung kat lelaki tu sekalian, tapi kita kesian kat mak budak tu. Dia pegang apa tu mungkin lebih kurang macam kayu je sekalian. Kena tu tak berdarah sekalian, tapi dia geram sangat kot. Dia duk katuk lelaki tu, dia duk kata ni, hampa buat kat anak aku siapa macam ni. Awak hampa buat anak aku tak pernah buat anak aku ni, aku sayang anak aku ni. Kita tengok makcik tu kita kesian sekalian. Soalan yang kita nak sebut, makcik tu sebut boleh pukul budak tu, tapi maruah anak dia siapa nak bela balik? Tu maruah anak dia tu siapa nak tebus tu? Benda tak kena ke kita sekalian, tu kita boleh cakap sedap mulut. Kalau kena pada kita, kita pun nak hukuman yang sama juga. Kita pun nak hukuman yang puas hati kita ni. Dan hukuman itu tidak lain melainkan hukum hudud tu saja ya. Tak maaf sekalian, kita bukan bicara tajuk politik ni, tapi kita nak sebut hukum ni perlu dah sekarang ni. Sebab manusia kuih melampau ni. Ni nak mari bulan Ramadan ni, berapa ramai nak kutip duit ni? Berapa ramai nak kutip duit malam-malam orang main tarawih, dia pecah masuk rumah orang. Berapa ramai ni lepas ni? Kalau setakat masuk ambil duit lari, gagah kira apa sekalian. Yang kita takut no, kita hari ni main semayang di masjid, ibu-ibu mari semayang di masjid, anak dara kita duduk di rumah. Tak usah hati je lah. Lepas tu kita minta hukum ni perlu dah nampak gaya ni. Tambah pula kerajaan Malaysia baru ni sekalian, sebut bila no. Kan? Kerajaan Malaysia wujudkan jawatan kuasa teknikal untuk mengkaji isu hudud. Kita minta semua sekali kena sokong tajuk ni. Dan kerajaan Malaysia pun kena redup lah jawatan kuasa tu. Takut sekali dia buat senyap tu, habis macam tu ya. Dah sampai masa dah sekalian. Ayah-ayah dengar dalam surat khabar kata kerajaan Kelantan nak buat hudud, nak dilaksanakan di negeri Kelantan. Sokong ya. Mudah-mudahan bila Kelantan jadi contoh Ustaz, kalau berjaya kita ikut contoh tersebut, boleh buat di negeri-negeri yang lain. Dah sampai masa dah sekalian. Bukan kita nak bicara tajuk politik sangat sekalian, tapi kita nak sebut ni isu keselamatan kita ni sekalian. Boleh faham kan? Macam marah nampak gaya. Ya sungguh sekalian. Saya saja bawa tajuk ni bukan apa sekalian. Kita rasa keperluan dah sekarang hukum ni sekalian. Keperluan. Ibu-ibu ayah-ayah boleh tengok. Saya minta maaf sekalian, ni pandangan peribadi sahaja nah. Kita tengok dalam TV, kerajaan boleh cerita isu GST. Kata nak buat GST kutip dia macam ni, kutipan dia telus, kutipan akan bertambah. Kita sebut cadangan tu tak apalah kalau kata nak buat GST kamu nak terang pada rakyat. Kamu boleh terang dalam keadaan buat kartun, cerita dalam TV dan sebagainya. Kenapa tak buat isu hudud pula macam tu? Buat dalam bentuk penerangan, buat dalam bentuk tulisan, buat dalam bentuk dialog supaya masyarakat bukan Islam faham tentang hudud ni. Kita bukan nak cara politik sangat, tapi kita nak sebut hukum ni perlu untuk orang Islam. Boleh faham kot Islam noh? Sebab tu kita minta sama-sama sekalian, nah, bagi sokongan kepada isu hudud yang kalau kata boleh dilaksanakan, kita minta semua sokong. Jangan bangkang lah. Ni hukum untuk kita juga sekalian. Nah, baik semua. Boleh noh? Macam marah nampak gaya. Tak payah marah sekalian, kita tak sebut politik nah. Baik, semua. Bila Sayyidina Abdul Rahman bin Auf duduk di kota Madinah sekalian, beliau berniaga, beliau kongsi perniagaan beliau, selesai. Satu ketika waktu Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Allahu Akbar. Nah, dalam perang Uhud. Ketika mana perang Uhud berlaku, Nabi SAW luka. Nabi SAW dicucuk besi di sini. Pipi baginda ni dicucuk besi. Topi besi baginda, di tepi ni ada besi, keping-keping tu, macam sisi ikan lah.
Bila dilontar dengan batu, bila dilontar dengan tombak Ustaz, besi tersebut cucuk pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berhimpun. Sayyidina Abu Bakar berhimpun, Abu Ubaidah Al-Jarrah berhimpun, Abu Talhah Al-Ansari berhimpun, semua pakak berhimpun bagi bantuan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf dia terduduk dalam medan perang tersebut. Akhirnya apa jadi Ustaz? Badan dia bersilang hampir ada 21 tikaman. Dia duduk perang tu, 21 tikaman di badan dia, semua di bahagian depan. Tokek besar ni, parut penuh di badan. Allahu Akbar. Maknanya Ustaz, dia bukan setakat berniaga cari duit bersilang terlibat dalam perjuangan, dia akan masuk. Habis 21, parut penuh di badan. Satu. Yang kedua Ustaz ni, gigi depan dia patah dalam perang Uhud. Di antara sahabat yang hilang gigi depan dalam perang Uhud, Abdul Rahman bin Auf dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah dia gigit besi ni. Kan pipi Nabi SAW cucuk besi. Dia nak cabut dengan tangan, sakit. Akhirnya dia gigit dengan gigi dia. Dia tarik keluar besi tersebut, dia luah. Bila luah besi, satu gigi jatuh. Sayangnya para ashabi Rasul pada Nabi SAW. Dia gigit sekali lagi usilan, tarik keluar besi tersebut, luah. Gigi yang kedua jatuh sekali dengan besi itu. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah dia digelar sahabat yang tak ada dua gigi depan. Sama juga Abdul Rahman bin Auf, patah dua gigi depan ni. Dan Abdul Rahman bin Auf sekalian, waktu perang Uhud kaki dia patah. Ada yang mengatakan patah, ada yang mengatakan luka, sehingga menyebabkan kakinya cacat. Dan start daripada perang Uhud tu lah kakinya cacat sampai mati. Tokek besar ni. Besar sungguh kata tokek ni Ustaz. Baik. Satu ketika sahabat-sahabat duduk di kota Madinah hari Jumaat. Pakat nak sembahyang Jumaat. Tiba-tiba mari daripada jauh Zealand ada lebih kurang 700 ekor unta. Para sahabat ketika tu tengok api, minta maaf kita panggil debu sedang berterbangan. Sahabat-sahabat tak jadi sembahyang Jumaat, lambat sembahyang Jumaat pasal duk tengok debu tu. Siapa mari ni nak perang ke dan sebagainya. Rupanya dilihat ada 700 ekor unta mari datang daripada Syria balik ke Madinah. Rupanya tokek unta tersebut Abdul Rahman bin Auf. Bayang Mazlan 700 ekor unta. Lah ni macam nilah 700 kontainer. 700 kontainer Mazlan balik tu. Allah. Sampai dalam kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha sebut. Aisyah tanya, tu siapa yang balik tu? Mereka jawab, Abdul Rahman bin Auf balik pada Syria, buat balik barang dagangan. Aisyah radhiyallahu anha tengok kat tingkap. Dia sebut, dia kata aku pernah dengar Nabi pesan. Baginda pernah berpesan, Ra'aitu Abdul Rahman bin Auf dakhaltul jannah. Aku pernah masuk dalam syurga kata Nabi SAW. Wa ra'aitu Abdul Rahman bin Auf. Aku tengok Abdul Rahman bin Auf ini yadkhulul jannata habwan. Abdul Rahman bin Auf ni dia masuk syurga tapi lambat dia merangkak. Dia masuk syurga merangkak. Pasal apa merangkak? Kaya. Bila Aisyah sebut hadis tersebut, laki-laki yang dengar hadis ni lari pergi jumpa Abdul Rahman bin Auf. Wahai Abdul Rahman, aku dengar Aisyah sebut, Aisyah kata Nabi pernah pesan kamu ni masuk syurga merangkak. Abdul Rahman bin Auf ambil tali unta tu silah, yang 700 tu. Dia ambil tali unta, dia sebut, wahai orang Islam, kamu semua jadi saksi. 700 ekor unta ni semua aku sedekah pada jalan Allah. Dan dia sebut, kalau aku mampu masuk syurga dalam keadaan berdiri, la af'al, aku akan buat. Apa maksud yang kita nak kongsi sama malam ni Ustaz? Kita nak sebut Abdul Rahman bin Auf sanggup korban 700 kontainer semata-mata nak masuk syurga berdiri. Kita hari ni Ibu Silah minta maaf, kita boleh mampu tiru seumpama Abdul Rahman bin Auf. Berapa banyak hari ni manusia kaya tapi nak buat sumbangan untuk perjuangan tak mau, nak buat sumbangan untuk kebajikan tak mau, habaq kata wakaf tak mau, habaq kata sedekah masjid pun tak mau. Yang banyak duk perhabis buat apa Ustaz? Duk perhabis buat rumah. Minta maaf silalah. Ayah-ayah di sini ada duk perhabis duit buat rumah. Ada silalah. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, walaupun hadis ni dhaif silalah, tapi boleh ambil pengajaran. Nabi pesan, tanda idza lam yubarik, bila duit yang kamu ada tu Tuhan tak berkati. Terjemah mudah, apabila duit kamu tak berkat, pendapatan kamu tak berkat,
kamu akan banyak perhabis duit itu pada tin, tanah, wal ma', air. Nabi kata kamu akan perhabis banyak pada tanah dan air. Apa maksud tanah air, Ustaz? Beli tanah banyak ke? Dah. Buat perhabis bazir ayak ke, Ustaz? Sampai bayar bil ayak 200-300? Dah. Orang Arab kalau dia buat rumah, dia akan guna air dengan tanah ya. Jadi maksud hadis Nabi tersebut, apabila manusia ni Tuhan tak berkati gaji dia, pendapatan dia, dia banyak perhabis duit pada rumah dia. Betul, hari ni kita cek balik jalan. Ayah-ayah dah ada rumah, cuba tengok berapa banyak kita perhabis duit pada rumah kita. Kalau banyak duk perhabis kat rumah Ustaz, buat kolam, buh bangau sekong. Pintu rumah duk ada elok, pergi beli bulu hak Sarawak duk gantung, bagi masuk gerak-gerak bunyi. Penyuruh tu kosong, pergi beli pasu Sarawak, kosong, buat balik pada Beijing. Bukan Sarawak, Beijing, buat balik, buh di penyuruh tu. Kira siapa yang banyak perhabis duit pada rumah dia, tu tanda pendapatan dia tidak diberkati. Cek balik tengok jalan. Kita duk perhabis kat rumah saja lah. TV duk ada elok-elok Ustaz, pergi jual TV tu, beli tu flat screen tu, nak tengok Piala Dunia. Duk perhabis hak dalam rumah ya Ustaz oi. Maknanya manusia kalau dia perhabis duit pada rumah tu tanda duit dia tidak ada keberkatan. Betul, kita cek balik jalan. Tahu kita pun duk perhabis bah. Boleh faham kot maksud saya ni no silakan no. Macam marah dah. Pukul 9 dah bah. Patutlah silakan 9:11 dah. Patut tengok pekat gelisah. InsyaAllah sebelum 9.20 kita berhenti silakan. Saya akan peringkas. Baik. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pernah beli hamba satu hari 30 orang. Dia bebaskan hamba tersebut. Dia cukup banyak bersedekah. Beliau adalah seorang manusia yang cukup bersedekah kepada fakir miskin, kepada ibu-ibu ummahatil mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dia akan tanggung. Kepada tentera dia bagi sedekah, dan beliau pernah wasiatkan sebelum dia mati, dia suruh bagi 400 dirham, 400 dinar, 400 dinar lah, kepada siapa yang masuk perang Badar. Hak mana masuk perang Badar, ambil 400 bagi kat dia bah. Kalau ada 100 orang masih hidup, bagi seorang 400 dinar tu. Yang kata Abdul Rahman bin Auf ni seorang manusia yang cukup kaya ni, cukup kaya. Dalam kitab sebut semua penduduk Madinah bersangkut dengan harta Abdul Rahman bin Auf. Maksud dia Ustaz, kalau dalam penduduk Madinah ada 10,000 orang, 10,000 orang tu mesti nama Abdul Rahman bin Auf mesti sangkut dengan mereka. Sama ada mereka pinjam duit Abdul Rahman bin Auf, sama ada mereka hutang duit Abdul Rahman bin Auf, ataupun mereka dapat sedekah daripada Abdul Rahman bin Auf. Pak Zalan. Sebab tu kita minta ayah-ayah yang ada di sini sama-sama rajin bagi sedekah Zalan. Antara kelebihan bagi sedekah, kita sebut cara ringkas. Ayah-ayah yang mana rajin bagi sedekah, insya-Allah siapa ada penyakit cepat sembuh. Sebab Nabi sebut wadawu mardakum bisadaqah, ubat penyakit dengan cara sedekah. Sama ada penyakit zahir, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, banyakkan sedekah. Kalau sedekah tu Ustaz, dia boleh sembuhkan penyakit ke Ustaz? Ya, insya-Allah. Kalau penyakit tak sembuh Ustaz, Tuhan akan bagi kita sabar menghadapi penyakit tu. Boleh faham tak tu? Satu. Yang kedua, ayah-ayah kalau mana rajin sedekah, insya-Allah anak jadi elok. Anak akan jadi baik insya-Allah. Yang ketiga, siapa rajin sedekah, tadfa'u mitatasu, dia akan menyelamatkan manusia daripada mati buruk. Satu benda yang kita cukup takut, mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan aib, mati dalam keadaan malu, mati dalam keadaan teruk Ustaz. Kita cukup takut tu. Nak selamat daripada mati buruk, banyak bersedekah. Boleh jalan. Ni kita nak minta sama-sama buat ni. Nah. Lagi Ustaz, siapa yang mati minta maaf, siapa yang rajin bersedekah, insya-Allah harta terpelihara. Sebab tu saya mengajak baru ni, saya sebut ayah-ayah kalau kereta rosak kerak, motor, tayar motor selalu pecah kerak, rumah kita 2-3 kali pencuri masuk, barang kita selalu hilang, selalu pecah, pinggan dalam rumah selalu pecah, tak payah susah hati jalan, cek sedekah kita tu. Tak payah dua kali pegang pasal apa rumah aku mencuri masuk, kenan kat mana tu, tak payah cakap, duit sedekah tu kena bagi banyak. Tu je. Orang hari ni bila dia tak bersedekah, Tuhan akan balakan dia dengan 1001 bala. Sebab tu kita minta bagi sedekah bagi banyak. Boleh hasil no? Selesai. Kemudian Abdul Rahman bin Auf kata Nabi SAW,
wahai Abdul Rahman, ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, innaka minal aghniya, kamu ni orang kaya, kamu akan masuk syurga lambat, bagikan harta kamu kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan kamu masuk dalam syurga. Itu sabda Nabi SAW kepada Abdul Rahman bin Auf. Allah suruh, minta maaf, Nabi suruh dia gunakan harta untuk dapat syurga. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, 10 orang sahabat yang paling akhir masuk syurga, Abdul Rahman bin Auf. 25 orang Nabi dan Rasul yang paling last masuk dalam syurga, kita dapat riwayat Sayyidina Nabi Allah Sulaiman AS. Sebab apa Ustaz? Kaya. Sebab tu kita minta ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, kan? Semua manusia minta nak kaya, tapi kita minta kalau boleh minta bagi senang sudahlah. Tak payah kaya. Kaya susah. 9-17 patutlah. Boleh lah no? InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab tu kita minta tu saya dengar sangatlah lagu tu. Baik. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf aminun fis sama' wa aminun fil ard. Manusia paling boleh percaya di bumi, manusia paling boleh percaya di langit. Baik, selesai. Kemudian ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf ni bantu pemerintahan. Yang ni saya nak peringkas cerita. Abdul Rahman bin Auf orang kaya, tapi dia nak makan Nusilan, dia akan menangis dulu sebelum makan. Duduk tengok makanan tu, dia akan teriak, menangis. Bila orang tanya dia, wahai Abdul Rahman, kenapa kamu menangis? Tengok dia kata apa Nusilan. Dia kata, Mus'ab bin Umair, sahabat aku, Mus'ab bin Umair, waktu dia mati, kain yang ada pada dia satu ya. Ada satu kain je pada dia, Mus'ab bin Umair ni. Waktu tutup kepala, nampak kaki. Waktu tarik kain tu nak tutup kaki, nampak kepala pula. Mus'ab bin Umair susah, tapi Allah SWT jemput dia, dia mati dalam keadaan gilang gemilang. Dia kata, aku ni kaya, tak tahu lagi macam mana nasib aku. Tak lah. Sebab tu bila dia tengok makanan, dia sentiasa teriak. Nabi SAW tengok makanan, baginda teriak lah. Baginda pernah makan, bukan banyak lah. Baginda pernah makan kurma, 1. Makan roti, 2. Makan daging, 3. Baginda ambil makanan tersebut, baginda tengok, baginda teriak lah. Baginda kata, makanan yang kita makan hari ni hari kiamat nanti Tuhan tanya ni. Ni hak kita makan hari ni 3 ni, kurma, roti dengan daging. Makanan hak kita makan hari ni nanti Tuhan tanya ni. Makan 3 benda tu je susah hati je lah. Kita hari ni Allahu Akbar Jalan. Kita hari ni start pada celek sampai tidur Ustaz, kira makan je. Sedangkan Nabi makan 3 tu susah hati dah, takut nanti nak kena tanya ni hari kiamat ni. Sebab tu kita minta ayah silakan ambil pengajaran sama-sama. Nak makan silakan, tapi beringat sama-sama silakan. Sebab tu cara nak selamat kalau makan ini, makan ajak orang lain sama, jangan makan seorang-seorang. InsyaAllah. Baik, kemudian beliau meninggal dunia Abu Sekalian ketika mana usianya 76 tahun. Tapi waktu nak meninggal dunia, beliau juga menangis. Kerana beliau mengatakan, aku ni takut dengan sebab aku kaya ni, aku jauh daripada sahabat-sahabat yang lain. Waktu nak mati, teriak lah. Takut waktu mati tu tak boleh duduk dengan sahabat-sahabat yang meninggal awal sebelum itu. Abdul Rahman bin Auf meninggalkan 4 orang isteri, nikah banyak lah. Sahabat Nabi SAW semua menikah banyak lah. Sayyidina Abu Bakar 4 orang. Sayyidina Umar 6 ataupun 7. Sayyidina Ali 9. Sayyidina Abu Bakar isteri 4, anak 6. Sayyidina Umar isterinya 7, 6 ataupun 7, anak dia 9. Sayyidina Ali isteri 9, anak 27. Tu yang orang Melayu duk buah tongkat Ali. 27 orang lah. Abdul Rahman bin Auf isteri dia 4, tak banyak. Tapi dia riwayatkan hadis tak banyak, 65 sahaja wasilan. Dan di antara hadis yang Abdul Rahman bin Auf riwayatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas orang yang duduk saf pertama. Sebab tu kita minta kalau boleh ibu sekalian, saf pertama ni kalau boleh rebut. Sembahyang Jumaat ke, sembahyang fardu ke, sembahyang tarawih ke, rebut saf yang pertama. Ibu-ibu di belakang, kita nak pesan, bulan Ramadan ni mayang tarawih nak minta duduk bagi elok saf tu.
Jangan duk kira duduk belakang kipas. Jangan duk kira duduk bawah kipas. Ni setengah duk berebut nak duduk bawah kipas tu. Soh depan kosong. Dia tak masuk. Dia suruh orang lain masuk. Pilah masuk. Ustaz, panas Ustaz Dah tahu panas sekalian. Kenapa pakai kelumbung teruk-teruk macam tu? Ayah-ayah yang ada di sini kita cadangkanlah. Bulan Ramadan ni habang kat bini tu. Isteri kita pergi Mekah tengok pakai simple dia sekalian. Pergi semayang di Masjidil Haram tu. Pakailah macam tu waktu mai semayang tarawih. Kan kurang panas sekalian. Ni mari Ustaz dengan dah pakai baju kurung. Kemudian Ustaz pakai meksi, pakai kain lagi. Mari Ustaz boh kain semayang tu lagi, boh telekung lagi. Lepas tu duk meleleh peluh. Tok Imam baca panjang, dia duk maki Tok Imam lah hati tu. Tok Imam ni baca panjang. Lepas tu kita minta sama-sama sekalian benda-benda macam ni. Baik. Boleh sekalian ibu-ibu tolong hati-hati berebut dosa yang pertama. Baik. Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Sebelum saya perhabis dulu Abdul Rahman bin Auf dia meninggal dunia umur 76. Waktu dia meninggal dunia, Sayyidatina Aisyah offer tempat sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf kata aku tak mau. Sebab apa? Sebab dia kata aku pernah janji dengan seorang manusia namanya Uthman bin Maz'un. Ni sahabat Ansar Islam. Sedikit ilmu kita bagi sahabat nombor 1 meninggal dunia di perkuburan Baqi' Islam namanya Uthman bin Maz'un. Nabi SAW sendiri waktu Uthman bin Maz'un meninggal, Nabi SAW cium dahi. Nabi SAW buat turun Uthman bin Maz'un dalam kubur. Sedangkan nama ni kita tak pernah dengar pun Islam. Dan Nabi SAW ketika tu Islam, waktu anak baginda nama Ruqayyah meninggal dunia, Nabi pesan tanam Ruqayyah sebelah Uthman bin Maz'un sebab Uthman ni orang baik. Kita tak pernah dengar pun cerita sahabat Uthman bin Maz'un. Apa rahsia dia Islam? Allahu Akbar. Abdul Rahman bin Auf sebut aku pernah janji dengan Uthman ni lah, siapa mati dulu, hak mati belakang tanam sebelah mati dulu tu. Maknanya kalau aku mati dulu, Uthman bin Maz'un mati lambat, Uthman bin Maz'un kena tanam, mayat dia kena tanam sebelah kubur aku. Ni wasiat ni silat. Wasiat macam ni boleh silat. Ayah-ayah duk buat dah kan. Aku kalau mati nanti hampa tanam mayat aku dekat masjid Kampung Binjai Mak aku duduk situ, ayah aku duduk situ. Adik-beradik aku pun ada situ, aku pun nak duduk situ lah. Anak-anak pun kata okey. Duduk mak harta ayah okey langsung. Bolehkah pesan macam tu Ustaz? Boleh. Uthman bin Maz'un meninggal dunia, Abdul Rahman bin Auf disimpan sebelah Uthman bin Maz'un. Mana jenazah, mana kubur Abdul Rahman bin Auf sekarang Ustaz? Di perkuburan Baqi'. Ayah keluar Masjid Nabawi, depan tu perkuburan Baqi', situlah ada jasad Abdul Rahman bin Auf. Manusia yang umurnya 73 tahun, 76 tahun sorry, tapi dialah manusia yang paling banyak bersedekah di kota Madinah. Lepas tu kita minta ayah-ayah sekalian sama-sama boleh tiru sedikit sebanyaklah kehidupan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia tak pernah pegang sebarang jawatan waktu hidup di kota Madinah tersebut. Boleh sekalian insya-Allah mudah-mudahan. Pertemuan akan datang minta maaf sekalian. Sini tak ada pertemuan akan datang. Kalau ada nanti kita akan bicara tentang sahabat-sahabat yang lain. Insya-Allah. Ayah-ayah bunda rahmati Allah SWT sekalian, yang terakhir. Boleh ke sikit? Baru ni saya mengajak ada seorang ustaz. Saya pergi mana bulan ni saya cerita tajuk ni saja silan bagi kongsi. Ayah-ayah yang mana ada kongsi dengan anak-anak. Ada seorang ustaz nikah 3. Bila dia mengajar silan, orang tanya pada dia, ustaz nak bagi hidup bahagia rumah tangga ni macam mana ustaz? Saya sebut tajuk ni sebab negeri paling banyak perceraian di dalam Malaysia, negeri Pulau Pinang. Jadi saya minta kalau boleh benda-benda macam ni kita ambil sedikit sebanyak, setakat mana boleh lah. Nak bagi hidup bahagia ni buat macam mana Ustaz? Dia kata mudah aja. Orang lelaki-lelaki jaga 2 benda. Orang perempuan 1 ya. Minta kongsi dengan anak-anak muda kita hari ni Ustaz. Ayah-ayah okey dah. Ibu-ibu pun okey. Anak muda kita tu. Dia kata orang lelaki 2 benda. Nombor 1, nak jaga keharmonian rumah tangga, apa bini ni untuk orang lelaki apa isteri cakap senyap sudah. Dia pesan tu ya. Dia kata orang lelaki-lelaki ni nak bagi hidup rumah tangga elok Ustaz, apa bini cakap senyap sudah. Tak usah jawab. Bini kata abang ni teruk okey. Boleh kan? Dia kata tak usah cakap banyak. Kerana apa? Marah daripada api.
An-nar, api, la tudfi'u bin-nar, tidak boleh padam dengan api juga. Jadi kalau kita marah, dia marah, jahanam. Jadi dia kata, bini kata apa pun senyap sudah. Abang ni bila pi tak bayar, bila yang tak bayar, abang buat apa duit ni? Duk perhabis. Okey, cukup sudah. Dia kata jangan jawab. Satu. Yang kedua dia pesan, jangan sebut perkataan cerai di mulut. Sama ada cerai itu mengugut, cara ugut, hang tak masak macam ni, jangan. Dia kata jangan sebut langsung perkataan tersebut. Ataupun melawak pun jangan. Betul-betul lagi jangan sebut. Bahasa mudah kita sebut, perkataan tu buang terus daripada mulut. Boleh ke salah? Memang duk buat dah kan. Saya minta ayah-ayah yang ada di sini semua dah buat dah. Kita minta kongsi dengan anak-anak nikah saja. Jangan mereka suka ugut bini. Apa-apa nak cerai abang, aku cari lain. Oh jangan. Jangan sebut perkataan cerai tu. Boleh no? Orang lelaki dua tu. Orang perempuan, ibu-ibu di belakang satu ya. Apa yang suami suruh, buat sudah. Boleh ke salah? Suami suruh apa pun buat dia. Tak usah cakap banyak lah. Contoh, suami gerak ibu-ibu pukul 2 pagi. 2 pagi dia gerak ibu. Dia kata, "Pah, bancuh TS kat abang boleh tak TS?" 2 pagi minta TS. Ibu-ibu bangun pergi dapur, bancuh teh, buat air ketui, pergi letak tepi dia. Boleh ke tak? Tak usah cakap banyak Ustaz. Bancuh pergi letak sudah, suruh dia minum. Yang kita tak mau apa dia Ustaz? Ni yang banyaknya bila suami gerak, "Pah, bancuh TS kat abang." Dia bangun-bangun dia kata, "TS 2 pagi, buang tebiat." Dah kenciman ni. Oh dia kena Ustaz. Tak usah cakap banyak Ustaz. Buat sudah. Boleh ke no? Boleh ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu naik kereta dengan suami. Suami nak bawa kereta, dia ibu-ibu naik duduk di depan. Suami jawab, dia kata, "Hang duduk belakang boleh tak? Aku lemah yang duduk depan ni." Hang cakap banyak, pergi duduk belakang. Ibu-ibu tak usah cakap banyak, pergi duduk belakang. Tak usah duduk jawab, "Pening lah, payah lah, apa tak suka duduk belakang lah, lemah." Tak payah lah, pergi duduk belakang. Ibu-ibu naik motor dengan dia, duduk pegang perut dia tu. Dia kata, "Hang boleh tak usah duduk pegang perut aku?" Tak usah pegang lah. Boleh faham kan? Dia kata buat gulai bubuh bendi, jangan bubuh timun, jangan bubuh terung. Hari-hari aku nak buat gulai bubuh bendi ya. Ibu buat dah sudah lah gulai bendi tu. Tak payahlah duk cakap hari-hari gulai bendi cemui, buat makanlah hak lain. Tak payah cakap, buat sudah. Boleh kono ibu di belakang noh? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Boleh kono? Boleh. Nampak gaya pakai angguk belakang sudah. Lepas ni ibu-ibu, kalau ayah-ayah buat balik borang dia suruh sign sudah. Yang tu tak boleh Ustaz. Okey. Tak maaf dia no, boleh ke no? Nah kita minta mudah-mudahan kita kongsi sedikit sebanyaklah. Hak tajuk sign tu tak payahlah melawak ya. Boleh no, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi saya cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata, dan sekali lagi mohon maaf ambil masa agak panjang sebab mari lambat. Mohon maaf banyak-banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik. Ini ada satu